Saudara sekalian, pernahkah kita kehilangan benda yang begitu berharga di dalam kehidupan kita? 弟兄姐妹们，我们是否曾经在我们的生活中丢失了很重要、很有价值的东西？ Saya percaya saudara akan panik dan saudara kemudian akan berusaha mencari, kalau itu adalah benda, akan mencari benda itu di segala tempat yang saudara ingat dengan segenap upaya yang saudara bisa. 我相信弟兄姐妹都会惊慌错失，那就到处来找这个文件，找这个东西。 Lalu apa perasaan saudara ketika ternyata benda itu belum ditemukan juga? 但弟兄姐妹会有什么感受呢？如果你还找不到那个东西， Saya percaya ada rasa gelisah, ada rasa penasaran di mana benda itu terakhir dipegang begitu ya. Dan bahkan saya percaya ada rasa kesal dan marah kalau itu benda begitu penting bagi saudara. 我觉得可能大家会感受到忧虑，可能惊讶那东西放在哪里，或者是愤怒，就是我们觉得就是很愤怒那时候。 Tapi bagaimana rasanya kalau benda itu kemudian ditemukan, saudara? Saya percaya saudara akan begitu bergembira sekali. Saudara punya perasaan yang akhirnya lega, plong begitu. 但你寻见那东西的时候，你会有什么感受呢？可能你会觉得就松了一口气，很高兴。 Beberapa waktu lalu, saudara, saya perlu mengurus surat-surat dan salah satu surat yang dibutuhkan itu adalah kartu keluarga. 有一段时间前，我在需要处理一张文件，就是家庭卡这个文件。 Dan kemudian saya baru sadar bahwa kartu keluarga itu nggak ada. Dan saya coba ingat-ingat di mana terakhir kali saya memakai kartu keluarga ini. Perlu yang asli, saudara ya. Jadi saya cari-cari di tempat penyimpanan, di seluruh tempat yang ada di tempat pastori, tempat saya tinggal. 后来我就觉悟到，这原始的家庭卡就找不到，我从我的办公室到家里就一直在找，也找不到。 Lalu kemudian saya belum menemukannya, saya berpikir jangan-jangan tercecer. Waktu itu mungkin saya pernah fotokopi di kantor di gereja. Saya coba datang ke gereja dan mencari di semua ruangan di kantor saya. Saya juga mencari di tempat kantor sekretariat, barangkali ada tercecer di sana dan belum menemukan juga. 我后来在想，可能那时候我在打印的时候流失在办公室里，我就到办公室去找，也找不到。 Wah, semakin gelisah dan semakin panik, saudara, karena itu diperlukan untuk saya mengurus surat-surat yang lainnya yang begitu penting juga. 我就越忧虑，也越紧张，因为那文件是很重要的，让我可以处理别的重要的文件。 Saya ingat-ingat lagi, oh barangkali ada di rumah mama, di rumah orang tua. Beberapa waktu lalu memang ada pengurusan surat-surat juga. Saya telepon mama, coba cari, ada nggak kartu keluarga asli saya di rumah yang di Teluk Gong. 我试着再去记一下，我们那时候是不是在处理一些文件？可能那文件是在爸爸妈妈家里。 Mama akhirnya mencari, membongkar semua ruangan juga tempat penyimpanan yang ada di rumah di sana dan tidak menemukan juga. 妈妈也打开了所有的储藏室，但是也找不到。 Saudara, saya ingat sekali saat-saat di mana mencari dan tidak menemukan barang yang kita anggap penting dan diperlukan saat itu, saudara. Perasaannya itu gelisah sekali, perasaan penasaran sekali, perasaan yang sangat mengganggu sekali masa-masa itu. 当我找不到那个文件，这重要东西的时候，我都觉得我的心情那时候是很忧虑的，是有惊讶的，也有很紧张的感觉。 Hampir-hampir menyerah dan berpikir bagaimana kalau kita urus saja kakak baru di kelurahan. Padahal saya sedang mengurus surat yang lain juga yang mengurus dari baru juga. Jadi tambahan lagi kakak juga nggak ada, saudara. 我差点要放弃了，我就想那就去这个民政事务处那边去处理吧，因为我也是要处理别的文件。 Di dalam hari-hari yang penuh kegelisahan itu, tiba-tiba saja, saudara, semu saya akhirnya menemukan kakak itu di kamar yang lain di pastori, saudara, di satu ruangan. 当我在忧虑那几天，有一天师母就寻到了那个文件，就在另外一个房间里。 Seketika itu juga mood, suasana, nuansa di dalam hati saya itu berubah, saudara. Akhirnya ketemu juga, plong, saudara. Ada rasa kedamaian di situ, ada rasa sukacita dan senang bahwa
benda yang begitu penting dan perlu sekali dipakai itu saudara akhirnya ditemukan. 那时候，当我知道寻见的时候，我就很安心、很高兴，松了一口气，因为很重要的这个文件已经找到了。 Saudara, manusia adalah makhluk yang mencari. 人类就是寻索的， Setiap hari di dalam selama perjalanan hidup manusia adalah sebuah pencarian demi pencarian, saudara. 在人生的旅途中，他就是一直在寻找，又在寻找。 Mencari solusi atas seluruh persoalan kehidupan yang dialami. 他在寻找他生活问题的解决方案是什么？ Mencari pekerjaan, usaha, kesempatan untuk bisa mendapatkan penghidupan. 寻找工作、事业， Mencari pasangan hidup. 寻找生活伴侣， Mencari tempat tinggal yang layak. 寻找配得他住的住处。 Saudara, sepanjang hidup manusia adalah sebuah upaya pencarian. 他一生就是在搜索，在寻找。 Maka Google saudara, mesin pencari itu adalah penemuan revolusioner abad ini saudara, di mana kita bisa mencari apa saja, di mana saja dan kapan saja. 所以谷歌就是本世纪的革命性发明，就是随时随地人就可以搜索。 Maka oleh sebab itu saudara, jika hidup ini adalah sebuah upaya pencarian, hal yang paling penting pertanyaannya adalah apa yang saudara dan saya sedang cari saat ini? 弟兄姐妹，如果这一生就是为了寻找最重要的东西呢？那我们今天寻找的是什么？ Apa saudara yang kita anggap begitu berharga dan bernilai, yang kita cari dengan segenap upaya kita, yang menghabiskan begitu banyak waktu kita? 我们寻找的是什么？让我们耗尽了我们所有的时间，我们所有的力量。 Sesuatu yang begitu menggelisahkan kita kalau kita belum mendapatkannya. Dan sesuatu yang begitu membuat kita sukacita kalau kita mendapatkan hal itu. 如果我们还没得到它的时候，我们会觉得很忧虑；当我们得到的时候，我们会觉得很满足。 Apakah itu uang, saudara? 那是钱吗？ Betul, kita perlu uang untuk kehidupan kita sehari-hari. 却是我们在日常生活中需要钱。 Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa anak Tuhan yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti pelihara dia. 但是神的话语教导我们，敬畏他的人，神必定眷顾他。 Anak Tuhan yang dengan jujur, rajin, dan hidup benar, Tuhan pasti cukupkan kebutuhan dia. 神的儿女是在神是诚实的工作，他是生活的公义，神也必定保守他。 Tuhan akan pelihara, saudara, burung pipit saja yang berterbangan di luar sana, Tuhan pelihara. Bagaimana apalagi manusia yang begitu berharga diciptakan Tuhan. 在外面的麻雀，神也照顾，何况是人呢？ Tetapi kita sering khawatir dan gelisah, saudara. 但是我们常常都会担心， Kita selalu merasa tidak cukup dan kita selalu berpikir bagaimana caranya mendapatkannya lagi. Kita selalu merasa belum cukup. 我们常常觉得不够，一直在想办法如何去获得更多的东西。 Tetapi uang semakin dicari, hati semakin kosong. 但是钱越赚的越多，心里都觉得越虚空。 Demikian juga sebagian orang begitu mementingkan jabatan atau kuasa, maka hidup ini bagi mereka adalah upaya pencarian jabatan-jabatan itu untuk mendapatkan nama baik, kehormatan, popularitas, dan puji-pujian dari orang banyak. 对一些人来说，他很在意的就是权力、地位。对他来说，他寻找的就是要获得荣誉、人气和很多人的赞扬。 Apalagi di tahun pemilu kita seperti tahun 2024 ini, saudara, saya kok kadang-kadang bingung ya, kok orang bisanya pengen sekali mendapatkan jabatan dengan menggunakan segala cara, asal jabatan itu akhirnya didapatkan. 特别是在今年普选，我自己也很惊讶的，为什么一些人他们会透过所有的方法可以拿到那个地位？ Mungkin mereka berpikir mendapatkan jabatan dan kuasa dapat membuat hidup bahagia dan senang. 可能他们觉得，如果有地位了，他们的生活就会幸福美满。 Tapi kenyataannya saya melihat banyak pemimpin-pemimpin hidupnya justru tidak bahagia. 但是事实上，
我看到很多领导者，他们的生活就不快乐。 Sebagian orang lain begitu mementingkan kepuasan dan kenikmatan hidup. 一些人他们都很注重的生活的满足感和享受。 Hidup ini hanya satu kali saja, ayo kita buat lifetime experience, kesempatan untuk menikmati satu kali seumur hidup. 这一生是有一次，那我们就尽所有的可以来享受这一生。 Tapi saudara tahukah sama dengan uang, semakin hawa nafsu itu kita puaskan justru semakin terasa kosong. 弟兄姐妹们，但是你们觉悟到吗？那情欲如果满足它，那心都会觉得越虚空。 Saudara, itulah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. 这就是堕落在罪里的人， Banyak hal dicari untuk mengisi kekosongan hidup. 他寻找了许多事来填满他的心。 Ini juga yang dialami oleh Zakheus. 这也是撒该所经历的。 Pada perikop yang tadi kita bacakan bersama, kita melihat sebuah kisah bagaimana ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yeriko, saudara, di situ Tuhan Yesus menemukan ada kepala pemungut cukai yang bernama Zakheus. 这就是刚才我们读的经文，耶稣经过耶利哥的时候，就在那边有一位税吏长叫撒该， Ia kaya raya, saudara, 他很富有， tetapi hidupnya kosong. 但他的生命是虚空的， Dia merasa kesepian, 他觉得孤单， dia merasa gelisah dan tidak ada damai, sejahtera dan ketenangan di dalam hidupnya. 他也有忧虑，在他生活没有平安。 Sampai suatu kali dia mendengar bahwa seorang bernama Yesus masuk ke kota di mana tempat dia tinggal dan bekerja. 到有一天，他听到有耶稣进入了他住宿的城市， Ia mungkin sudah lama mendengar tentang berita tentang Tuhan Yesus ini. 他可能听过关于主耶稣， Guru yang berbeda yang khotbah dengan penuh kuasa dan sanggup melakukan berbagai-bagai mujizat. 是不同的一位老师，他有全能，也可以实行很多的奇迹。 Inilah gambaran juru selamat seperti yang telah dijanjikan pada masa yang lalu. 这就是在以前预言的就是救赎主的描述。 Maka jikalau ada kesempatan satu-satunya seumur hidup dalam pencarian akan makna hidup, maka bagi Zakheus inilah kesempatan emas yang satu-satunya itu. 如果在他的生命有那一次唯独的机会来寻找生活的意义呢，那就是现在了。 Karena Zakheus ini postur tubuhnya pendek, saudara, sehingga ketika dia mau mencari Tuhan Yesus, dia harus berlari-lari dan mendahului orang, dan dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus begitu saja. Semakin dia dekat dengan Tuhan Yesus, orang itu semakin banyak dan tinggi-tinggi. 撒该的身量又矮，所以当他想看耶稣的时候，他前面很多人，那个人就阻挡了他，所以他就不能看到耶稣，所以他就一直在走在前面。 Dan akhirnya satu-satunya cara dia bisa melihat Tuhan Yesus mata dengan mata adalah dengan cara dia memanjat pohon ara, sebuah pohon yang relatif tidak begitu tinggi. 所以那时候唯一的方法让他可以看到耶稣，他就是爬上桑树，就是不是很高的很高的一个树。 Saudara, dalam perikop ini kita menemukan bahwa yang pertama, Tuhan memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 今天我们看到在这经文对我们说的，第一就是神赏赐那寻求他的人。 Zakheus dengan segenap upaya yang dia bisa lakukan, dia berlari, dia memanjat pohon untuk melihat, untuk menemukan Tuhan Yesus. 撒该尽他所有的努力，他就是爬上树来看耶稣。 Dan di antara semua orang banyak yang pada saat itu mengikuti Tuhan Yesus melihat ke atas pohon dan dia berkata kepada Zakheus, Zakheus, turunlah karena pada hari ini juga aku akan tinggal di rumahmu. 在那么多人的当中，耶稣就抬起头看到撒该，就叫撒该快下来，因为今天我要住在你的家。 Saudara, Tuhan memberikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. 上帝赏赐那真正寻求他的人。 Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 希伯来书第11章第6节这样说：人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，却信他赏赐那寻求他的人。 Saudara, Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 弟兄姐妹们，上帝赏赐那真正寻求他的人。 Di tengah-tengah keseharian kehidupan kita, segala keterbatasan-keterbatasan, segala persoalan hidup yang kita alami, adakah kita mencari Tuhan Yesus? 在我们日常的生活中，在我们所有的限制、我们的挣扎，我们是否来寻找耶稣？ Atau kita mencari Tuhan Yesus karena kita hanya butuh berkat-Nya, kita hanya butuh pertolongannya, kita hanya butuh penyembuhannya. Dan setelah itu semua kita dapatkan, kemudian kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Hidup kita tidak pernah berubah dan kita tidak pernah mau mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus itu. 或者我们要靠近耶稣，就是因为要耶稣解决我们的问题，让我们可以痊愈。但是我们没有真正的要认识耶稣。当耶稣已经帮助我们的以后，我们就忘记了，我们就离开上帝了，没有真正的想要来更深的认识他。 Saudara, banyak orang-orang Kristen yang tidak begitu tertarik dengan hal-hal rohani. 很多基督徒对属灵的方面都觉得不太有趣。 Tidak tertarik membaca firman setiap hari, berdoa setiap hari, bersekutu dengan saudara seiman dalam persekutuan maupun dalam kelompok-kelompok kecil. 他不想读经祷告，也不想与小组的弟兄姐妹团聚。 Tetapi yang selalu berkata, saya tidak bertumbuh di gereja ini. 但是一直说我在这教会没有成长。 Permisi tanya, kalau tidak bertumbuh, apakah saudara membaca firman Tuhan setiap hari? 请问，如果没有成长，你是否每天读神的话语呢？ Gereja ada program membaca Alkitab setiap hari. Hari ini kita sudah baca sampai Mazmur 110. 教会有一个读经的活动，今天我们已经读到诗篇第10章。 Apakah Bapak Ibu sudah membaca firman Tuhan hari ini? 弟兄姐妹，是否已经读了神的话语？ Apakah saudara berdoa setiap hari, meluangkan waktu bukan cuma sekedar doa makan, doa bangun tidur, tapi sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk berdoa syafaat di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，每一天祷告吗？不单只在吃饭的时候祷告，但是是有特别的时间来寻求神，来祷告。 Apakah masih ada keluarga-keluarga yang selalu mengumpulkan anggota keluarga yang ada setiap malam untuk bergandengan tangan dan berdoa bersama-sama? Mohon Tuhan yang terus memimpin keluarga ini, mohon Tuhan terus memberkati keluarga ini. 是否与家人也晚上的时候可以大家手牵手一起祷告，愿神来祝福这个家庭吗？ Saudara, orang yang merindukan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan setiap hari. 渴望神的人，就是每一天真正寻求神的人。 Orang yang mengasihi Tuhan pasti dalam hati dan pikirannya selalu berpikir dan terus mencari kehadiran Tuhan hadir di dalam kehidupannya. 爱神的人，也是一个每一天都渴慕神在他的生命有神的同在。 Marilah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi hidup yang tidak mudah, di tengah-tengah semua kondisi hidup kita, baik itu di dalam negeri, di luar negeri, situasi sekarang sangat kacau saudara. Di tengah-tengah situasi seperti ini, marilah kita mencari Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 弟兄姐妹们，在我们每天的挣扎、每天很不安的一个生活里，让我们大家一起来寻求神。 Yang kedua saudara, 第二， kalau kita membaca sepintas perikop ini, ada kesan perikop ini adalah bagaimana Zakheus mencari Tuhan Yesus. 如果我们读这经文的时候，我们都会感觉这是撒该在寻找耶稣。 Tetapi kalau kita baca lebih detail saudara, maka sesungguhnya yang terjadi adalah Tuhan Yesus yang datang ke kota itu dan mencari Zakheus. 可是当我们更深的去读的时候，我们就会发现到，其实是主耶稣来寻找撒该。
Misalkan kita lihat di ayat yang pertama, ayat yang kelima, dan puncaknya ada di ayat yang ke-10. 我们可以看到从第1节、第5节，那就是最终是在第10节。 Kalau di ayat pertama saudara perhatikan kata Yesus masuk ke kota Yeriko itu dan berjalan terus melintasi kota itu. 第1节，耶稣进了耶利哥，正经过的时候， Ayat ini dibuka mengenai Yesus, Tuhan Yesus, tokoh utamanya Yesus, bukan Zakeus di sini. Yesus masuk ke kota itu dan berjalan terus melintasi. Untuk apa? Dia mencari Zakeus. 在这个经文，我们看到主角是耶稣，不是撒该，因为耶稣就到了耶利哥来寻找撒该。 Ayat yang kelima dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan dia berkata, Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara perhatikan lagi kata Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Dia mencari Zakeus. 第5节，耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你家。”这里我们也看第5节，是耶稣到那里抬头一看，找撒该。 Nah, perikop ini ditutup dengan ayat yang ke-10 yang menjadi puncak, yang menjadi bagian yang paling penting yang perlu menjadi perhatian kita, saudara, dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 这经文我们可以看到，就最后的一节第10节，这个就是最高顶的，就是很重要的信息，人子来为要寻找拯救世上的人。 Saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang terhilang. 耶稣是寻找与拯救世上的人。 Sebaik apapun usaha Zakeus untuk mencari dan menemukan Tuhan Yesus, tidaklah sebanding, saudara, dengan usaha Tuhan Yesus yang datang mencari dan menemukan Zakeus. 撒该有多么努力，他的努力再好，也比不上耶稣来寻求、耶稣来寻找撒该。 Tuhan Yesus meninggalkan sorga yang mulia, mengambil rupa seorang manusia dan turun ke dalam dunia ini, saudara. Dan kemudian dia taat melayani sampai dia melayani di atas kayu salib untuk menebus, untuk menyelamatkan manusia berdosa dari dosa-dosa mereka, dari hukuman Allah, dan kemudian menganugerahkan kehidupan yang kekal untuk saudara dan saya. 耶稣离开了荣耀的天国，来到世间，他成为人，来赎人的罪，所以让人可以离开了这死亡，也可以得到永生。 Tuhan Yesus mengucurkan darah dari tubuhnya, saudara, untuk kemudian membasuh dosa saudara dan saya. 耶稣的宝血流出来，是要洗净你和我的罪。 Saudara, Tuhan Yesus datang dan mencari saudara dan saya. 耶稣来到这里是要寻找你和我。 Tuhan Yesus kenal saudara dan saya pribadi lepas pribadi. 耶稣很认识我们个人，认识你，也认识我。 Ketika dia katakan Zakeus, turunlah. Tuhan Yesus kenal Zakeus, Tuhan Yesus memanggil Zakeus dengan namanya. 当他要撒该下来吧的时候，他就知道撒该，知道他的名字， Karena dialah gembala agung yang mengenal domba-dombanya. 因为他是那伟大牧人，认识羊群的牧人。 Demikian juga saat ini Tuhan memanggil saudara satu persatu nama demi nama. Sebagaimana dia kenal saudara sebagai domba-dombanya. 正如现在，他也是呼唤弟兄姐妹每个人的名字，因为我们每个人都是他的羊群。 Tuhan Yesus mendapatkan Zakeus. 主耶稣得着了撒该， Dan Zakeus juga mendapatkan Tuhan Yesus. 撒该也得着了主耶稣。 Dan respon Zakeus terhadap panggilan suara Tuhan adalah dia segera turun dari pohon itu, dikatakan. Zakeus taat kepada perkataan Tuhan Yesus dan melakukan persis seperti apa yang Tuhan Yesus minta. Dia segera turun. 撒该那时候第一的反应就是按照耶稣所吩咐的，他直接从树上下来，他也是顺服耶稣所说的。 Saudara ingat bahwa satu pasal sebelum perikop ini, Lukas menceritakan ada seorang muda yang kaya yang mau mengikut Tuhan Yesus. 这一段经文的前一段，其实在讲到一个年轻富有的人，他想要来跟随耶稣。
Dan dia katakan apa syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus. 他就问耶稣，要跟随耶稣有什么条件呢？ Taatilah hukum Taurat. 耶稣就说，你要顺服诫命。 Dia katakan sejak muda saya telah melakukan itu semua. 年轻人说，我从小已经顺服这一切， Apalagi yang masih kurang? 我缺的是什么？ Tuhan Yesus berkata kepada dia, kalau begitu jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang-orang miskin, dan setelah itu datang ikutlah aku. 所以耶稣就说，那你现在变卖你所有的财产，分给穷人，就来跟随我。 Dan kita melihat saudara, orang itu tidak pernah melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Malahan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan Yesus dengan hati yang sedih. 那个人他从不顺服耶稣要他做的，何况他就离开了主耶稣。 Saudara, banyak orang mencari Tuhan Yesus dan mengira sudah mendapatkan Tuhan Yesus. 许多人在寻找主耶稣，也以为他已经寻见了。 Membaca firman Tuhan setiap hari tetapi hidupnya tidak pernah berubah. 每天读神的话语，但是他的生命永不改变。 Mendengarkan khotbah-khotbah yang terbaik dari pembicara-pembicara terbaik, seminar-seminar yang terbaik. Tapi karakter hidupnya tetap sama. 每天从最好的讲员听到，但是他的性格也还没得到永生。 Kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu masuk telinga kuping kanan, keluar kuping kiri. 因为神的话语从他的右耳进入，但是从左耳出来了。 Banyak mendengar firman tetapi tidak bersedia melakukan apa yang Tuhan Yesus 很多 perintahkan. 听神的话语，但是不愿意实行神要我们做的。 Maka penghalang terbesar bagi manusia untuk mendapatkan Tuhan Yesus secara pribadi adalah kesombongan dan keangkuhan hidupnya. 所以人类在要寻找耶稣最大的障碍，就是他自己的傲慢、自己的狂妄。 Saya sudah tahu itu semua. 哦，我已经知道了， Saya sudah cukup berubah. 我也已经改变了， Saya tidak perlu berubah. 我不需要改变。 Saudara, bagaimana orang tidak pernah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus karena adanya dosa kesombongan dan matinya rasa kerendahan hati. 为什么一个人他们完全没有真正的与耶稣相遇？因为他们心里的高傲，他们的谦卑已经死了。 Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6 bagian yang B berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 在雅各书，耶稣也在那边说，就是骄傲的人，神就不祝福，只祝福谦卑的人。 Saudara, Zakheus seorang yang kaya, dia pemimpin dari para pemungut cukai. Tetapi ketika dia mendapatkan Tuhan Yesus, dia rendah hati, dia mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan dia dengan segera dikatakan dia turun dari pohon itu. 撒该是一位税吏长，他是很富有的人，但是他听耶稣吩咐的时候，他就直接按照耶稣所说的，从树上爬下来。 Dia menerima Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Saudara, firman Tuhan mencatat, Zakheus begitu bersuka cita. Saudara, inilah pencarian terbesar dalam hidupnya. Dia menemukan Tuhan Yesus. Hatinya dilimpahi dengan sukacita, dia plong, dia lega, saudara. Bahwa ada Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan dia. 当耶稣来到他家里的时候，他都很欢喜，因为他一直在寻找的，已经寻到了。 Saudara, apakah kita sudah mendapatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah membuka rumah kita, tanda petik, hidup kita untuk Tuhan Yesus boleh datang dan diam? 弟兄姐妹，我们是否已经寻见主耶稣了？我们是否有开场我们的家里来欢迎主耶稣呢？ Saudara, yang terakhir, kita menemukan bahwa perjumpaan ini adalah perjumpaan yang memurnikan. 最后，我们看到与神相遇是一个洁净的过程。 Saudara, arti dari kata Zakheus adalah murni. 撒该的名的意思就是纯洁。 Zakheus itu sebenarnya nama dari bahasa Ibrani, saudara.
Itu 撒该 artinya adalah murni. 撒该的名字是从希伯来文，它的意思就是纯洁。 Ketika dia menerima Tuhan Yesus di dalam rumah dia, 当他欢迎耶稣、接待耶稣在他家的时候， terjadi proses pemurnian di dalam kehidupannya. 那就有这个洁净的，在他家里就发生了这洁净的过程。 Dia berkata, setengah dari hartaku ini akan kuberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. 他说：“我财产的一半，我会分给穷人、 Dan 需要的人。 jika selama saya bekerja menjadi pemungut cukai, ada yang saya peras uangnya, saya akan kembalikan 4 kali lipat. 当我工作的时候，我若讹诈了谁，我就还他4倍。 Hanya orang yang sudah dimurnikan oleh Tuhan Yesus, yang diubahkan oleh Tuhan Yesus, yang dapat berkata seperti ini, saudara. 只有被神净化、改化的人，才可以这样说话。 Saudara, saya membayangkan bagaimana hidupnya selama ini punya arti nama murni, tetapi hidupnya memeras orang, hidupnya selalu menekan orang, tetapi punya nama Zakheus, murni. Bagaimana hidupnya? Pasti nggak cocok banget, saudara. Dia pasti merasa ada yang nggak benar nih dalam hidup saya. 我在想，这撒该一直以来是如何生活的？他名叫撒该，意思是纯洁，但是他所做所行的就不符合他的名字。 Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupannya, hadir di dalam rumahnya, saudara, hidup dia dikembalikan kepada tujuan bagaimana Tuhan menempatkan dia, yaitu murni, sesuai dengan namanya. Zakheus dimurnikan oleh Tuhan. 当耶稣住在他家里，那他就是已经寻到了耶稣对他生命的一个意义，就是成为一个纯洁的撒该。 Saudara, hasil dari perjumpaan dengan Tuhan selalu ada terjadi proses pemurnian. 弟兄姐妹们，与神相遇的过程都会产生一个净化， Hidup semakin benar, 我们可以在神的面前活在真理， karakter diubahkan menjadi semakin lama menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. 我们的个性越来越像耶稣， Hati yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. 心里充满喜乐和平安。 Itu adalah bukti dan tanda-tanda seseorang itu sungguh-sungguh ada Tuhan Yesus di dalamnya. 这就证明了，在这人的生命里有主耶稣。 John Wesley pernah berkata, tanda dari seseorang yang telah dilahirbarukan adalah bahwa ada sukacita yang berlimpah di dalam hatinya, yang kemudian berpancar menjadi sebuah karakter-karakter yang baik seperti karakter Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. 约翰卫斯理有曾经这样说：一个基督徒已经接受主的标志是什么？在他生命里会有喜乐，那就会流出像耶稣这样的性格。 Saudara, saya tutup firman Tuhan hari ini dengan kisah kesaksian seorang musisi, seorang artis tahun 80-an. Saudara, saya tahu yang di kebaktian satu ini pasti rata-rata tahu lah ya siapa dia. 我以一个故事来结束今天的讲道，就是以一个音乐艺术家，可能弟兄姐妹就在第一堂的弟兄姐妹会认识这位是谁。 Dalam sebuah podcast musik, saudara, saya melihat dia bersaksi. Ini bukan podcast rohani loh, tetapi dia bersaksi di dalam sebuah wawancara itu. 在他音乐播客，他就讲他自己的见证，不是一个基督教的一个播放，但是他那时候他就做了一个见证。 Secara singkat isi dari kesaksiannya adalah dia seorang artis, dia juga seorang Kristen. 简短的说，他是一位基督徒，他也是一位音乐艺术家。 Sebagai seorang artis, dia tidak jauh dari kehidupan merokok, minum, dan pergaulan-pergaulan kehidupan artis, saudara tahulah. 成为一位音乐艺术家，他就每天的生活都会有抽烟、喝酒这个习惯。 Tapi karena dia Kristen, dia juga melayani di gereja sebagai pemain musik di gereja di mana di tempat dia beribadah. 但是因为他是基督徒，那他也在教会里服侍， Dia hidup dalam dua dunia seperti ini. 他就活在那两个不同的世界里。 Sampai suatu hari dia berpikir tentang sebuah lagu yang sering dia nyanyikan di gereja dia ketika dia mengiringi ibadah, saudara. 直到有一天，他就想起
他常常唱的或者在教会带领的一首诗歌。 Lagunya mungkin saudara juga tahu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu lagunya saudara. 可能弟兄姐妹也知道这首诗歌，我要全心全意的爱主。 Suatu hari tiba-tiba dia lagi dalam situasi ya lagi nyantai aja begitu saudara. Dia kepikiran lagu itu berbicara dalam pikiran dia terus berulang-ulang terus. 有一天，他其实正在休息，突然就这首诗歌一直在他脑海中重复。 Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. 我全心全意的爱你，耶稣。 Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. 我尽心尽力的爱我的主。 Nah, bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa itu? 那我如何的来尽心尽意的爱我的主呢？ Maka masuk ke dalam kalimat refnya. Caranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa itu adalah ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. 那就如何的做到这一点，就到了副歌，要每一天默想神的话语，要遵行和实行在生活中。 Lalu dia berpikir sendiri, kalau saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, maka buktinya adalah saya merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. 他就开始想，若我爱耶稣，那我就要昼夜思想神的话语，听从而实行。 Maka karena lagu itu terus berputar-putar dalam pikirannya, dia bersaksi saudara, sejak saat itu dia berhenti merokok, dia meninggalkan kehidupan malam artis, minum-minum, dia tidak melakukan itu lagi semuanya. 因为那首诗歌，他做见证，他就离弃了所有当歌星的这个习惯，喝酒、抽烟这一切。 Itu cara yang bisa dia lakukan, dia katakan, untuk membuktikan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. 这是他说他可以做的一个方法，就是来证明他是爱耶稣的。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, apakah sesungguhnya yang sedang kita cari dalam dunia ini? 亲爱的弟兄姐妹们，在这世上，你真正的寻找的是什么？ Apa yang saudara dan saya sedang cari dan pikirkan saat ini? 你我正在寻找、思想的是什么？ Apakah ada Tuhan Yesus menjadi jawabannya? 是否答案是主耶稣？ Apakah saudara mengasihi Dia dengan segenap hati dan jiwa? 你是否尽心尽意的爱主？ Maka mari kita renungkan suaranya, firman-Nya, pegang perintahnya, dan lakukan itu. 让我们来听从、遵守和实行他的话语。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. 主啊，我们为你的话语感谢你。 Kami sungguh-sungguh rindu ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami berjumpa, kami mendapatkan Engkau Tuhan. 我们真正渴望在我们的生命中，我们可以与你相遇，我们也可以寻见你。 Dan kami mempersilakan Engkau hadir di dalam hati kami, rumah hati kami, batin kami, untuk kemudian bertahta atas seluruh kehidupan kami. 我们也愿意邀请你进入我们的心，掌权我们的心。 Sehingga hidup kami semakin hari semakin boleh diubahkan semakin serupa dengan Engkau. 好，让我们的生命每一天越被改变，越像耶稣。 Hidup kami semakin boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. 我们的生命可以越荣耀你的名。 Berkatilah sebentar jikalau kami akan berbagian dalam meja perjamuan kudus. 主啊，求你赐福我们将要领受圣餐。 Kami adalah manusia berdosa. 我们是有罪的人， Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. 求你赦免我们一切的过犯，一切的罪恶， Karena kami tidak layak. 因为我们不配。 Tetapi kami bersyukur Tuhan yang meninggalkan sorga datang mencari dan menemukan kami, inilah Tuhan yang seperti itulah yang beranugerah bagi kami pada saat ini. 但是我们感谢你，因为你离开那荣耀的天国，来到世间来赎我们。 Kami bersyukur Tuhan untuk belas kasihan dan anugerah-Mu itu. 主，我们为你的怜悯
你的祝福恩典，感谢。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。